Saya suka sebenarnya nak hias dekorasi rumah ni, landscape ni. Suka tapi tak pandai. Sama. Saya pun saya Sepatutnya awak yang jadi pandai itulah. Tak juga. Oh, kena. Perempuan kena macam tu. Ya. Tiba. Okey, Bukan kita jauh situ. sikit. Kalau boleh nampak sekarang ni set kita lebih cantik, dah ada batu-batuan dan juga kita bersama dengan tetamu kita yang akan berkongsi berkenaan dengan industri lanskap ini. Jadi kita terus kenalkan. Perkenalkan, silakan. Ini adalah Puan Mazna Arifin, pakar industri negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana menjemput saya di MNC Akhir ni. Terima kasih kerana bersama kami. Bukan calang-calang. Betul. Pakar industri lanskap ni. Lepas tu kita ada sepasang suami isteri lah. Pakar jugalah kan? Pakar jugalah. Okey, kita perkenalkan Putri Nur Erni Syuhada Izamuddin, perunding Yayasan Dalam bersama dengan pasangannya Anas Syufri Muhammad Syuf, perunding juga. Tapi mereka ini juga merupakan pengarah dan juga penolong pengarah The Hutans ya. Betul. Ya, Terima kasih mengindahkan kami hari ini. Rasa semangat lain macam ah. Lain macam rasa macam. Terus nampak hijau. Sihat je. Betul. Hanif pun nampak putih. Gembira. Bersinar-sinar. Naik seri dia. Kan? Tengok. Tak apalah aku cakap. Okey, Faris silakan. Okey, kita nak fikirkan bagaimana sekarang ni kediaman moden tapi dia minimalis je, sederhana je tapi indah, cantik dan sebagainya. Sebelum tu saya nak tanya dululah Puan Mazna kan, berkenaan dengan industri landscape. Bagaimana kita melihat sekarang ni? Trend tu. Okey. Kan? Kalau kita tengok rumput kan, trend sekarang semua orang very busy kan. Dia not much of nak buat rumput yang asli dah. Jangan banyak pakai rumput artificial because it's very easy to maintain. And then tak payah nak baja, tak payah nak siram kan. Itulah intinya. Ini yang kita ni lah ni. Yang rumput artificial ni lah. Rumput artificial. Yang tu yang rumput yang original. Dia rumput kapet ni dia ada few jenis. Banyak sebenarnya. jenis lah. Yes, ada few jenis. Tak ada banyak sangat tapi few jenis. Untuk orang bandar kan? Macam ni lah. Sebablah artificial. Tapi kadang-kadang kita main bola pun macam ni juga. Jadi itu mungkin ada perbezaannya. Oh ya? Kan? Kita guna rumput Saya dah lama artificial tak main juga. bola. Uish. Okay. Sebab tu kita turun pada Pemputri kita. Melihat kepada trend sekarang dan juga cara orang nak melakukan hiasan dalaman di rumah terutamanya di kediaman mereka. Macam mana sebenarnya yang selalu diinginkan? Biasanya kalau macam kediaman rumah ni, orang lebih ambil yang low maintenance. Low maintenance. Orang dah tak nak dah macam rumput betul. Lepas tu balik kerja nak kena siram lagi. Lepas tu nak kena baja lagi. Macam rumput kapet ni tak payah. So macam tak ada apa-apa yang perlu jagalah. Cuma kena sapu sikit lah, kena rajin sikit. Janganlah malas betul ya. Ya, artificial. Kalau tadi kata yang rumput betul tu kan, berapa kekerapan yang kita nak perlu jaga, nak dibelai lah. Every day. Every day. Setiap hari. Ya, betul. Setiap hari? Betul. Sebab kita nak kena cabut dia punya rumput-rumput liar. Nak kena potong, nak kena trim, nak kena baja. Air terlebih tak boleh, air terkurang pun tak boleh. Itu kalau rumput yang betul lah. Kalau rumput artificial tak perlu. Dia memang begini je. Memang begini je 7-8 tahun boleh tahan, tak ada masalah. Dari sudut kosnya kalau kita nak kongsikan Cik Anas? Kosnya kalau macam rumput yang betul ni, dia murah sikit berbanding dengan rumput yang artificial ni. Okey. Tapi artificial ni sekali sajalah. One time cost. Macam ni kita kena keluarkan kos berulang-ulang kali. Jadi kita kena panggil orang untuk selenggara, nak kena mesin setiap minggu. Itu semua kos. Okey. Baik. Puan Mazna, kalau melihat orang Malaysia ni, dia suka macam mana sebenarnya? Konsep yang macam mana? Bandingkan pada untuk lawn dia kan. Dia memang suka yang cantik, yang lawa kan. Sebab rumput dia ada a few. Dia ada cow grass, dia ada mutiara, dia ada pearl grass. Lepas tu dia ada carpet grass, Philippine, and lagi satu is Japanese carpet kan. So dia semua berciri-ciri. So kalau kata bandar ni kan kebanyakan dia terlindung matahari kan. So it's better to take something rumput yang terlindung matahari. So that's why bila come to maintenance tu itu yang menjadikan masalah selalunya. Dia orang kerja sibuk nak balik nak siram, nak jaga kan. And then rumput pun ada rumput yang manja, ada yang tidak. Oh yang manja manja ada. Rumput? Yes. Amboi rumput. Macam mana yang manja? Yang manja rumput pearl grass. Rumput pearl grass, rumput dipanggil rumput mutiara. Pearl grass. Yes. Okay. Dia tak boleh panas. Dia tak boleh. Itu tak boleh. So dia kena lindungan. Memang ada. Tapi yang bagusnya rumput pearl grass ni, dia tumbuh dia ke tepi. Dia tumbuh dia macam dia rapat ke dia tak naik ke atas macam rumput cow grass. Rumput cow grass dia naik tinggi. Ke atas. And maintenance rumput pearl grass ni lebih kurang less dari rumput. Betul. Yes, dia rumput pearl grass. Oh cantik. Dia tumbuh dia ke tepi. Dia rapat ke tepi.
Tapi dia manja. Kalau kena birds dropping, hancur. Dia kena kucing berak, hancur. Yes. Manja. Kalau kena panas sangat terik, hancur. Tak siram dia, hancur. Jadi pasal dia macam jatuh cinta Hancur pula dengan mana dia? grass. Manja. Manja. Macam cinta pula. Manja. Dia macam dia bertumpuk-tumpuk lah kalau kita nampak kan. And then dia kalau kena birds dropping, dia akan dia bertumpuk juga dan rosak. And then dia kan sebab dia ada banyak rongga kat situ kan. And then pesticide selalu datang lah. Serangga-serangga berperosak datang. Yang kita bawa ni rumput apa? Yang ni rumput Filipin. Filipin grass. Filipin. Baik. Dia Filipin dengan rumput zoysia atau Japanese tu dia macam nak sama, tapi Filipin lebih kasar daripada rumput satu lagi Japanese. Japanese dia halus sikit. Halus lagi. Japanese lebih halus. Lebih halus dan lebih liat. Lebih liat dia punya tekstur lebih liat pada rumput ini. Putri, melihat kepada sebab awak pastinya selalu memberikan khidmat rundingan juga kan kepada mereka yang inginkan perkhidmatan sebegini. Okey. Mana yang sesuai menggunakan dekorasi rumput tiruan artificial ni dan kediaman yang macam mana yang sesuai menggunakan rumput sedia ada asli yang manja-manja ni? Nak cakap macam tu pun susah sebenarnya. Dia kena macam tengok pada owner. Ownernya rajin, boleh tanam ni. Okey. Ada tambahan. Owner dia rajin dan berduit. Dia lain tu dia penambahan tu. Memanjakan. Memanjakan. Okay. Kalau macam ada duit, ada kos lebih sikit, better guna artificial sebab one time cost. 10 tahun tahan. Kalau macam rumput ni macam biasalah rajin lah. Kena rajin, kena macam-macam kerja lah. Banyak-banyak. Tapi kepuasan tu akan lebih kepada rumput yang asli lah. Betul. Sebab dia ada bau. Ada bau rumput tu. Benefit dia a lot. Hijau dia. Ini kita feel live. Kan? Sebab dia ni kan macam mati kan. Tapi in the gambar nampak lawa lah. Cantik betul. Studio kami pun jadi naik. Tu dia naik sampai kena kat muka awak tu dia. Nah, teruskan ni. Cik Anas kita. Sebelum kita tanya Cik Anas, kita dengan Putri dan Puan Maznah, kita ada bikisan kita nak kongsikan sebenarnya. Baik, ini berkaitan dengan kediaman moden minimalis bersama dua konsep yang berbeza dan kita nak tampilkan di Malaysia hari ini. Silakan. Asalnya digunakan secara meluas bagi aktiviti sukan hoki, namun kini rumput kapet tiruan semakin banyak digunakan untuk mengindahkan kediaman. Rumput kapet tiruan atau rumput tiruan antara dekorasi ringkas yang dapat membangkitkan suasana berbeza mengikut kesesuaian ruang. Selaku pembekal rumput tiruan, Muhammad Amir Thaqif Razali berkongsi penggunaan rumput tiruan ini. Main reason yang saya boleh sebut daripada segi cost maintenance lah. So kita sedia maklum artificial grass ni memang zero maintenance berbanding rumput asli lah. Contoh kita macam trim rumput, apa semua tu kita ambil kira sebagai cost monthly kan. Perkara lain pun dari segi kekemasan laman lah. So bila kita balik rumah, so kita tengok laman ni kemas dan benda ni boleh buat terapi lah. Bagi saya lah, terapi jiwa, terapi mata lah. Supaya benda tu dapat hilang semua apa yang ada dekat tempat kerja, balik rumah kita rasa cool. Bagi saya sangat reliable lah untuk masa kini dan akan datang. Terletak di Bandar Baru Sungai Buloh, Raja Zubaidah Raja Zainal Abidin lebih selesa menggunakan rumput tiruan sebagai elemen utama kediamannya kerana mudah untuk dijaga dan sesuai dengan cuaca di Malaysia. Saya pilih rumput palsu atau kita panggil rumput tiruan lah sebab ada 3 lah bagi saya. Pertama, kos selegara rendah. Kedua, sesuai untuk seisi keluarga. Dan ketiga, mesra alam sekitar. Dia sesuai untuk apa-apa iklim. Hujan, panas dan dia boleh menyerap lah. Sebab bawah rumput tiruan tu dia ada lubang air. So dia cepat serap kalau ketika musim hujan lah. Kalau panas pula, kita hanya sembuh dengan hos air dan dia cepat sejuk. So bagi saya dia secara rumusannya dia lebih mudah penjagaan berbanding rumput asli. Berbeza pula bagi pemilik rumah berkembar ini. Ruang yang kecil dimanfaatkan sebaiknya agar setiap sudut nampak luas selain dapat memberi pengudaraan yang baik. Lebih menarik lagi, ia menjadikan penghuninya lebih berdisiplin dan mengutamakan kebersihan. Saya dengan suami, kita bincang, kita orang nak buat berhadapan dengan pintu rumah sebab dia lebih, orang kata, tempat yang bersesuaian lah untuk family kami kerana kami boleh keluar masuk, jadi anak lebih
orang kata lebih berdisiplin lah. Dia akan tahu dia buka dia punya kasut, dia akan letak kat kasut. Kita orang sentiasa pantau. Maksudnya kita takkan biarkan sebab benda tu kita letak dekat atas mozaik kan. So kita tengok kebersihan tu kita jaga. Dengan mengambil kira segenap ruang kediaman, penggunaan rumput kapet tiruan boleh dipraktikkan sebaiknya dan tidak nampak terlalu berlebih-lebihan. Kemas, tenang, kan? Nampak menyamankan lah rumah macam tu kan? Betul. Kita nak tanya juga, tadi Puan Mazlan ada sebut kan, jenis-jenis dan sebagainya. Kita nak tahu, Anas, mungkin kalian lah dengan kepakaran kalian tu kan, kita sebab orang bandar ni tak semua yang ada rumah tanah. Macam kebanyakannya kan duduk apartmen, kondominium, flat dan sebagainya. Bagaimana pula tu? Macam teringin nak pakai rumput dalam rumah. Macam mana? Pakai betul lah. Kita ada rumah macam tu je. Dia teringin sangat ni. Dia nak rumah tanah. Macam biasanya macam rumah yang tak ada tanah ni, biasanya kita akan pasang rumput yang jenis artificial ni, tapi kita akan apply satu macam drain cell. Drain cell tu maksudnya dia macam kalau ada hujan ke, dia akan mengalirkanlah air tu supaya dia tak rosak rumput tu. Okey. So masalah macam orang tak ada tanah, dia nak landscape, tapi dia akan dapat juga landscape untuk rumah dia orang. Boleh lah. Boleh. Apa yang akan menjadikan rumah tu berbeza? Maksudnya kalau dah ada landscape sebegini dengan rumput-rumput ni, apa yang akan ditambah serinya pada rumah yang sebegitu? Okey, macam tu bila kita dah bubur drain cell tu dengan rumput tu, kita akan tambahkan batu-batu dengan pokok-pokok untuk bagi nampak lagi seri dia lah. Okey, baik. Oh, ini hasil kerja kalian Ya, betul. Wow. Dia automatik naik seri kan? lah. Bilalah dapat. Dia kalau Kita aminkan. Manja rumput ni ya. Manja. Saya nak pearl mutiara. Awak ingat yang ni ya? yang ni Pearl artificial. Ini artificial. Ini artificial. Oh, ni kurang manja. Kurang manja. Ini baru tak tahu je. Kalau kena matahari, warna berubah tak? Itu yang ramai yang tanya tu kan. Sebenarnya rumput ni dia ada UV protection dia. Dia tahan 6 tahun. Wow. Dalam 6 tahun tu dia takkan bertukar warna. 7-8 tahun pun boleh tahan atau lebih. Bergantunglah ya. Tergantung. Tengok pada cara orang tu pakailah. Kalau dia pakai letak barang atas tu ke apa ke, mungkinlah cepat rosak sikit. Lagi satu cara pemasangan kena betul. Kalau tak betul, rumput pun akan jadi rosak. Okey, baik, macam-macam nak kita hadam ni kan. Okey, yang kalian bawakan di set ni, kalau boleh nak dikongsikan apa konsepnya sebenarnya? Ni nampak ni pokok Pokok belakang apa tu? Ini pokok garcinia orang panggil. Apa? Pokok garcinia. Allahu Akbar. Garcinia. Ya betul. Okey. Happy plant. Dia nampak macam pokok nangka tapi bukan. Okey. Kenapa dia dikatakan happy plant ni? Sebab dia senang jaga. Kita dia setakat nak siram je. Nak kena macam baja pun tak perlu sangatlah. Sangat senang jaga. So pokok ni dia akan meninggi ke atas? Dia meninggi dan dia akan kembang. Dia macam dari tepi ni, dia akan mengembang lagi lah. Nampak macam pokok Christmas ni. Kan? Dia macam 3 segi. Ini trend sekarang lah. Sangat-sangat trend lah ni. Sejak bila trend ni? Lepas habis trend. Tak. Sebab dulu pokok yang daun besar beli tu. pokok dalam rumah tu macam besar-besar daun tu. Dia dah ubah pula. Sekejap je. Dia sekejap je. Kalau trend ni memang sekejap je. Tapi ada kemungkinan depa ni susah nak bawa balik ni, tinggal kat kita ni. Okey. Puan Mazlan, kita melihat kepada trend sebegini, sentiasa berubah. Puan Mazlan selaku pakar industri negara melihat kepada mungkin ada ramai yang ada minat-minat yang sama di luar yang menonton Indonesia pada ketika ini. Cadangan untuk mereka mengekalkan minat dan masa sama berkarya juga dengan landscape yang seperti ini pun. Okey, landscape ni adalah satu terapi sebenarnya kan. Kalau kita dah penat bekerja, sebab kalau katakan especially dalam KL ni kan, bandar, sebab everybody busy, semua kerja kan, balik kita at least kita nak tenang. So bila kita buat sedikit taman kan, tak payah banyak, sedikit pun akan kita balik kita dapat nampak tenang, lapang kan. Especially the green, kita kena ada green dalam hidup kita, kena ada green. Green tu menenangkan. So banyak orang always cakap saya ni duduk rumah kondo, saya duduk rumah teres, saya duduk rumah tingkat kan, tak boleh nak taman, ada. But then kalau katakan rumah kondo kan, dia ada porch kat depan tu kan, dia tak ada tanam, but then that porch itself you boleh letakkan rumput. You letakkan use carpet grass lah, I mean the artificial grass lah, you buat rumput and then you arrange sedikit sebagai landscape, and then bawa sedikit pada elemen air dalam tu, and then bila kita balik, kita pergi je tengok kan, automatically kita rasa tenang.
So tak payah nak stres-stres lagi. Balik rumah pun dah boleh tenang. Dia kata rumah tak boleh tenang kan. Ketenangan tu kan. Yes. So kalau kata tak ada landscape tu, cuba buatkan. So kurang-kurangnya satu pokok. Pokok tu memberikan energy, positive energy towards kita. Wow. Dia ada, kita dekat dengan pokok je, the positive energy from pokok akan pass it to us. Wow. So the negative energy kita akan keluar. Macam tu. Ada pokok hidup dalam rumah juga lah. Sebab kita orang dalam industri fokus jemaah ini cakap saya, kita buat also rental potted plant. Di samping design and build for landscaping. So itu penggunaan pokok dan hiasan pokok dan juga landscape sangat kita tekankan pada customer kita. Okey. Saya nak tanya Putri, kalau misalnya dah ada landscape sikit-sikit ni kan, apa elemen yang boleh, macam ni kita nampak batu-batu ni, apa yang sesuai untuk ditambahkan lah? Kalau macam dia tengok pada kalau rumah balcony dia limited sikit ruang dia. Jadi kita boleh gunakan vertical wall. Vertical wall ni pokok yang ada dekat dinding. So itu menambah seri dia. Lepas tu kita letak pasu kecil-kecil, batu. Lepas tu boleh letak elemen air macam Puan Mazlan cakap tadi kan. Letak macam fountain, mini fountain pun dah okey dah. Untuk bagi macam ada elemen air, bunyi-bunyi air pun dah okey dah. Tapi bergantung kepada kesesuaian jugalah. Kesesuaian tempat lah. Kalau lampau crowded, tak boleh buat apa. Okey, baik. Terima kasih banyak. Banyak yang kita belajar pada hari ini. Tapi yang penting betul kita tengok pun memang tenang saja kan. Selalu serabut juga. Hari ni tenang betul. Tapi kalau kita tanam pokok macam Puan Mazlan cakap tadi, lah mati pula yang kita tanam tu. Tu jadi kurang tenang. Itu cerita lain. Mati angkat keluar je pun tambah tukar balik. Yang penting ikut trend. Pokok apa sekarang ni. Jangan marah. Pokok-pokok kat rumah tu boleh jual balik, kita ambil yang kat sini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Puan Mazlan Arifin, Putri Nur Erni Syuhada Izamuddin dan juga Anas Syufri. Muhammad Syufri. Unik betul nama kalian. Dua-dua sama. Memang eloklah bertemu ni. Minat pun sama je.